Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam subjek pendidikan kesihatan tahun 4. Okey, dan kita masih lagi berada di unit 13 iaitu bukan kupinter. Okey, dan sebelum ni kita belajar tentang lebam. Kali ni kita nak belajar tentang terselio. Okey, apa tu terselio? Okey, mari kita tengok. Okey, kamu boleh rujuk buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan kamu pada muka surat 101. Okey, berkenaan dengan terselio. Okey, pada akhir pembelajaran hari ini, murid dapat pertama, mengetahui apakah itu terselio. Kedua, mengenal pasti punca terselio. Ketiga, menyenaraikan gejala terselio. Keempat, mengambil tahu tempoh untuk sembuh dan rawatan terselio. Dan kelima, mempelajari cara bantu mula untuk terselio. Okey, jadi kita terus pergi ke perkara pertama, iaitu apakah itu terselio? Okey, terselio ialah keadaan regangan pada sendi yang melebihi had pergerakan sendi tersebut. Okey, dia juga ada sejenis kecederaan. Terselio ni salah satu jenis kecederaan. Okey, seterusnya punca terselio. Okey, pertama, terpijak permukaan yang tidak rata. Okey, contohnya kamu berjalan di atas papan yang tidak rata. Okey, boleh menyebabkan kaki kita terpelecok. Okey, dan bila terpelecok boleh berlakunya terselio. Yang kedua, mendarat dengan teknik yang tidak betul. Contohnya ketika melompat. Okey, teacher boleh bagi satu contoh dekat sini. Contohnya kalau murid perempuan bermain bola jaring. Okey, kalau main bola jaring ni memang macam mana pun kita akan melompat untuk menangkap bola. Okey, jadi kadang-kadang cara kita mendarat itu tak betul. Okey, ataupun berlaku pelanggaran semasa mendarat menyebabkan kaki kita terselio, atau mungkin juga tangan apabila mengambil bola dengan cara yang tidak betul, boleh juga berlaku terselio. Okey, ketiga, tergelincir akibat lantai licin atau berpasir. Okey, contohnya kamu bermain futsal. Okey, di gelanggang futsal, okey, ada mungkin lantainya macam tu ada lopak air ke macam mana, jadi licin. Bila kamu berlari di kawasan situ, menyebabkan kamu terjatuh, dan ataupun tak jatuh pun mungkin menyebabkan terselio. Okey, sama juga di kawasan yang permukaan yang berpasir. Okey, boleh menyebabkan terselio. Okey, ketiga, kita tengok gejala-gejala terselio. Okey, pertama, cedera pada sendi dan ligamen. Okey, kamu boleh Google macam mana itu rupa sendi dan macam mana itu rupa ligamen. Okey, kedua, boleh menyebabkan bengkak dan lebam. Okey, kita dah belajar tentang lebam kan? Okey, saya rasa kamu dah faham tentang lebam. Bengkak pun saya rasa kita biasa alamilah, biasa macam timbul satu benjolan kan bila bengkak ni. Dan sakit bila kita tekan. Okey, ketiga, sukar bergerak. Tentulah bila kita terselio jadi sakit, jadi akan membataskan pergerakan kita. Dan keempat, kawasan tercedera berasa panas. Okey, kalau kamu pegang kawasan kamu terselio tu, dia akan lebih panas pada kulit-kulit yang lain lah. Okey. Seterusnya kita tengok tempoh untuk sembuh daripada terselio. Okey, kebiasaannya anggarannya adalah di antara 2 hingga 3 minggu. Dia rasa berdasarkan kadar keseriusan kecederaan kita. Kalau serius sangat, mungkin ambil masa yang lebih lama. Okey, kelima, kita tengok pula cara rawatan bagi terselio. Okey, pertama, kita kena tuam sejuk menggunakan ais selama lebih kurang 10 minit setiap 2 jam selama 2 hari. Okey, dia tanda di sini tuam sejuk. Okey. Kedua, tuam panas dan sejuk selang-seli selama lebih kurang 10 minit 3 kali sehari selepas 3 hari kecederaan. Okey, pada 2 hari pertama, dia ada kata di sini kamu kena tuam sejuk dulu, jangan tuam panas lagi. Hari ketiga dan seterusnya baru boleh tuam panas dan sejuk. Itu pun selang-seli. Okey.
Okey, cara bantu mula. Macam kita dah belajar sebelum ni berkenaan lebam, cara bantu mula ni macam mana? Okey, sebelum kita dapat rawatan untuk elakkan kecederaan kita menjadi lebih serius, kita kena buat sesuatu. Okey? Pertama, rehatkanlah bahagian yang mengalami kecederaan. Kalau contohnya biasa ni kalau tersedia ni selalu dengar kan, selalu dengar dekat bahagian kaki lah, dekat bahagian buku lali tu kan. Okey, kita rehatkan dia, bagi dia relax kawasan tu. Kemudian seperti yang dah cakap tadi, tuam sejuk selama lebih kurang 10 minit, selang 2 jam. Okey, kalau boleh guna ais kan. Ketiga, balut kawasan yang tercedera dengan kain balutan yang bersih, bertujuan untuk mengenakan tekanan pada anggota yang tercedera. Okey, pastikan pakai kain yang bersih supaya kita mengelakkan jangkitan kuman. Okey. Seterusnya, keempat, tinggikan anggota yang tercedera melebihi aras jantung. Okey, contohnya kalau kaki tercedera, angkatlah kaki tu, tinggikan dia, letakkan atas kerusi ke kaki awak tu kan. Bagi dia tinggi daripada aras jantung. Kelima, rujuk pengamal perubatan seperti doktor untuk rawatan lanjut. Okey, akhir sekali boleh berjumpa doktor. Okey, doktor boleh periksa lah. Kadang-kadang kita ingat terseliuh aja. Okey, kita tak tahu. Okey, doktor boleh buat x-ray. Mungkin juga berlaku keretakan pada tulang ataupun patah tulang, kita tak tahu. Jadi sebaiknya kita jumpa doktor. Okey, ini informasi tambahan untuk kita. Semasa kecederaan dalam tempoh 48 jam, dilarang menyapu minyak urut atau lotion panas, menggunakan peg panas dan bergerak aktif untuk mengelakkan kecederaan lambat pulih. Okey, ditekankan tadi sebarang lotion panas ke, minyak urut panas ke, peg panas ke, tak boleh. Kita kena bagi dia sejuk dulu. Okey, gunakan peg yang sejuk. Okey, gunakan ais ataupun kalau tak ada ais, air yang sejuk. Okey, kita tuangkan pada kecederaan. Okey, akhir sekali tugasan. Okey, buat tugasan dalam buku tulis pendidikan kesihatan kamu lah. Okey, teacher nak kamu lukis dan labelkan 5 jenis sukan yang boleh menyebabkan kamu mengalami kecederaan terseliuh. Okey, teacher buat satu contoh je kat sini. Teacher nak 5 Okey, awak fikir lagi 4 jenis sukan yang biasa menyebabkan kecederaan terseliuh. Okey, yang teacher bagi contoh kat sini, acara lari berpagar. Kan acara lari berpagar ni kalau salah pendaratan, masa mendarat tu salah, boleh menyebabkan terseliuh. Okey, kamu cari lagi 4 jenis sukan. Teacher nak kamu lukis. Kalau kamu nak print gambar, tak ada masalah. Nak lukis pun boleh, ataupun pada kamu. Dan nanti ambilkan gambar, hantar jawapan kepada WhatsApp teacher. Okey, jadi itu sahaja video teacher pada hari ini. Teacher harap kamu faham dan selamat membuat tugasan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.